Hola, apa khabar semua? You are with me, beautiful Maria. Okey, hari ini saya nak masak lagi dan lagi. Menu hari ini adalah menu yang semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, suka makan menu ni. Walaupun menu ni kita buat dekat bawah pokok pun panas-panas pun lagi disuka makan sambil berpeluh-peluh. Menu apa ya? Apa lagi? Inilah dia superstar kita hari ini, iaitu kari kepala ikan ala Maria. Okey, dah ready? Okey, so apa yang kita perlukan? Ya, seperti yang saya kata sebelum ini, saya tak kisah apa saja bahan yang ada dekat rumah tu, jangan nak susahkan diri. Macam saya lah, saya memang tak kisah. Apa je yang ada, kepala ikan dekat dalam peti sejuk tu, kepala ikan merah ke, kepala ikan jenahak ke, kepala ikan tenggiri ke, kan? Kita guna je. Jangan nak susahkan diri kita. Baik, yang ini kita ada kari kepala ikan. Ikan apa ni? Siapa tak kenal ikan ni? Memang nak kena sepak lah dengan saya. Kerapu ya. Sebab dia ada, nampak? Dia ada freckles. Siapa yang tak kenal kerapu ada freckles. Memang tak boleh hilang freckles ni. Baiklah. Bahan-bahan yang ada semua dekat depan saya kita nak gunakan untuk buat kari kepala ikan. Baik. Sebelum itu saya nak panaskan dulu minyak ya. Biar saya on ni dulu. Sebab nanti minyak ni lambat nak panas. Okey. So kita panaskan minyak dulu. Ya, minyak tak kisah minyak apa. Minyak masak apa yang anda gunakan, teruskan. Okey, minyak kena lebih sikit sebab kita nak tumis serbuk nanti ya, serbuk kari. Baik. So saya memang selalunya sama ada saya tumbuk ataupun saya blender. Kalau pembantu rumah saya blender, selalunya saya akan tumbuk ya. Halia, bawang merah dan juga bawang putih. Banyak saya guna bawang putih dengan bawang merah sebab kita nak kuah. Nak kuah banyak, jadi kita masukkan sedikit air dan kita akan terus blendkan dia ya. Okey. So simple. Cara saya memang sangat simple. Ya, dan sangat simple tapi sedap. Penting sedap. Okey. Dan kalau suami anda makan, dia akan pasti cari anda walaupun dia ke pejabat. Tak samalah yang kari kepala ikan dekat luar tu. Okey. Kita blendkan dia sampai halus. Tak halus tambah air. Pastikan dia halus. Okey. Alright. So lepas ni kita boleh junamkan dia dekat dalam pot kita, okey? Alright, okey dah halus. Seperti yang saya katakan tadi, kita junamkan dia ke dalam ya. Baguslah dia. Tak splatter sampai ketutup. Kalau kat rumah saya tu splatter sampai ketutup. Okey, kita junamkan dia. Junamkan dia ke dalam ini. Okey. Ya. Dan ada satu lagi yang tak lumat. Saya akan keluarkan lah, ada satu pula tak lumat. Macam mana dia boleh tak lumat yang satu tu? Kemana dia tadi? Lumat satu. Tertinggal pula dia tadi. Baik, kita perlahankan sedikit. Okey, kita perlahankan dia sedikit biar dia masak dulu. Okey, so lepas tu saya nak masukkan biji sawi dan juga saya akan tumiskan ni. Okey. Siapa tak kenal dengan daun kari? Okey, kita masukkan daun kari. Okey, tumiskan dia sekali. Baik, lepas tu kita akan masukkan biji sawi saya. Okey. Ambil biji sawi. Biji sawi ni yang buatkan sedap wangi masakan kita. Kari kepala ikan kita. Okey. Kembalikan dia ke pangkal jalan. Yang ini nanti kita akan masuk sekali iaitu ketumbar, serbuk ketumbar dan juga kita punya serbuk kari kita. Baik, serbuk kari ni baiklah kita bancuhkan dia siap-siap. Okey, sementara tunggu bawang ya, sementara tunggu bawang dan daun kari dah mesra. Sawi semua dah mesra. Kita kacaukan ni dulu. Okey. Kita pastikan dia ada setengah orang dia tak ni tau, dia tak apa orang kata bancuh, dia terus masukkan serbuk kari ke dalam masakan. Macam saya tak boleh, saya mesti nak bancuh dia dulu bancuh dia. Nanti saya akan campurkan sedikit dengan ketumbar dan lepas tu kita akan tumiskan dia sampailah dia tukar warna Lepas tu kita akan masukkan juga serbuk cili. Kalau tak ada serbuk cili, kita boleh gunakan cili kisar. Okey. Dia boleh jadi lam macam ni pun tak kisah Nak cairkan sikit lagi pun tak kisah. Sebab lepas ni kita akan tumis dia, kita akan masukkan air sampailah serbuk ni masak, bahan-bahan kita masak Okey, dah ada dah ni. Okey. Alright, kita tengok. Alright, kacaukan dia sedikit pastikan dia masak. Okey. Alright, lepas ni kita dah boleh masukkan
serbuk kari yang telah dipanciu. Yana re, Afsal tak nak mau turun ni. Kasih turun. Ayo. Mau duduk dalam ini mangkuk juga kah? Okey. So, lepas tu kita kacaukan dia, ya. Sampailah dia pecah minyak. Orang kata kari kena pecah minyak. Kalau kari tak pecah minyak tak cantik. Itu yang saya pentingkan dalam satu-satu kari, ya. Tak kisahlah kalau buat kari ikan ke, kari kepala ikan ke, kari ayam ke, kari daging, mesti pecah minyak lah baru cantik. Kalau orang datang rumah tengok, lawa kita punya kari. Saya tak suka membazir. Minta maaf lah, ya. Ini memang saya memang macam ni. Saya akan pastikan saya gunakan setiap bahan dia sampai licin. Ni kalau orang lain ni, chef-chef ni, alah chef-chef tu siapa kaya, lagi pun bukan bahan dia, hotel. So selalunya tak habis. Saya tak boleh, saya mesti nak habiskan. Sebab kita gunakan air ni, ya, untuk dia masakkan serbuk kari kita. Biasalah kat rumah pun memang saya ketuk-ketuk macam tu, ketekang. Barulah orang sebelah tahu saya memasak. Okey, so kita akan letakkan serbuk ketumbar sedikit selepas ini. Dan kita akan masukkan serbuk cili ataupun cili kisar. Baik. Okey. Sudu kering lain. Okey, masukkan sedikit untuk menyedapkan lagi masakan kita. Yes. Okey. So, kacaukan dia. So, bagi saya berlari sekejap dalam 1 saat ke belakang untuk ambil cili. Okey, so kita masukkan cili. Okay, kita masukkan cili kisar ataupun cili boh. Okay. Meletup-letup pula dia. Cemburu pula dia bila saya make up masak kat dapur. Make up ni, ya. Masukkan cili kisar sikit. Kalau nak pedas, boleh lebih. Saya rasa saya nak cilikan penerbit saya ni. Sebab ya, dia tak beli pot yang tinggi sikit pada ni. Kepala ikan ada 2 tu. Kan? Okay. Boleh tak kita beli lepas ni? Pot yang tinggi sikit. Cari sponsor, ya. Sponsor cepat masuk. Sponsor. Pasta. I perlukan pot ni. Okey. So, kita biarkan dia masak seketika. Sementara itu, saya akan tutupkan dia. Dan kita nak potong sayur. Kita nak potong sayur yang ada. Baik. Yang ini asam jawa kita akan memasukkan kemudian. Baik, ada setengah orang dia suka letak, kalau macam dekat kari kepala ikan, dia suka letak besar-besar macam ni. Tak kisah, kalau nak besar-besar macam ni pun boleh. Ataupun kalau nak potong setengah pun boleh, ya. Potong setengah. Okey, hari ni saya biarkan dia lah. Okey, macam tu. Dan kita gunakan terung dan juga tomato. Okey, terung pun sama, ikut, ya, saiz terung ni. Kita kena potong dia, janganlah besar sangat. Kalau dekat kari kepala ikan besar-besar macam ni, alah, nampak sangat tak ada finesse. Kan kena ada finesse sedikit. Kenalah cantik sedikit. Okey, kita potong setengah. Kalau kat saya kat rumah tu saya potong lagi setengah lagi, ya. So nampaklah cantik sikit, ya. Nampak orang kata buat kerja tu halusi. Cili hijau, cili merah ni untuk mewarnaikan lagi kari kepala ikan kita, ya. Tomato ni untuk menyedapkan lagi. Ada setengah orang bila dah letak tomato, dia tak letak asam jawa. Tapi asam jawa sebenarnya wajib letak, ya, bagi dia efek pada kuah kari kita. Kalau kari kepala ikan India betul, dia tak letak santan. Dia pakai, ada setengah pakai yogurt, ada setengah dia tak letak langsung, dia pakai asam jawa, ya. Okey, yang ini kita nak buang kepala dia. Okey, yang ini untuk mencantikkan aja, kita belah 2 je. Okey, kita belah 2. Okey, kita akan letak campak je kejap lagi dekat dalam ni. Ada yang nak makan, boleh makan sebenarnya. Memanglah cili ni boleh makan, bukan setakat hiasan saja. Okey. Alright. Okey, dah siap. Alright, so saya nak kacau dulu saya punya ni. Tengok, cantik. Kalau dapat kamera daripada atas, tunjukkan sedikit. Pecah minyak dia, memang lawa pecah minyak dia. Nampak? Pecah minyak tu maksudnya minyak bergenang di bahagian atas. Itu kalau mak mentua nak cari menantu, dia cari menantu macam Mara Tuku Sabri ni lah. Sebab pandai masak kari. Ini kari, minyak atas, cantik. So dia dah set ni. Okey, so bolehlah kita junamkan santan. Kita junamkan santan. Okey. Lepas tu kita akan junamkan air sedikit, ya. Okey, pakai semualah santan ni. Okey, sayang saya kan tak suka bazir. Okey, pakai semua, Alright. Saya yang telan air liu. Masak sendiri-sendiri lapar. Macam mana ni? Okey. Gulai ni sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, kalau anda simpan lagi lama, lagi sedap, ya. Contohnya kalau kita buat kari kepala ikan hari ni tak habis, kuah jangan dibuang. Kuah jangan dibuang.
Kuah jangan dibuang, simpan. Besok tu kalau ada frozen roti canai ataupun roti gardenia, tak apa. Kita bakar, lepas tu kita cicah dengan ni. Cicah dengan kuah kari kepala ikan ni. Gitu. Okey, saya nak tambah air sekejap. Okey, tambahkan air sedikit lagi. Masak macam tu lah selalunya kalau dekat dapur. Kita belum tentu lagi kurus walaupun kita ke hulu, ke hilir, ke depan, ke belakang, utara, selatan, timur, barat. Tak semestinya. Okey, so kita tambahkan air lagi. Alright. Okey. So biarkan kuah ni mendidih seketika. Lepas ni baru kita junamkan kepala ikan. Saya ada 2 tapi saya junamkan 1 cukup lah. Okay. Alright. So biarkan dia dulu. Okay. Saya tambah sedikit lagi air. Sebab apa? Kepala ikan kerapu ni dia macam gemuk sikit sebesar peha saya. Jadi dia besar sedikit. So saya nak masukkan sedikit lagi air. Okay. Supaya dia boleh terendam, betul-betul terendam. Okay. Okay. Alright. Nampak tu cantik. Ya, minyak dah di atas. Okay. Minyak sudah di atas. Biarkan dia dulu seketika. Lepas ni kita akan masukkan dia ke dalam. Okey, saudara dah boleh dah. Nampak. Dia punya minyak atas ada. Cantik. Inilah orang kata tekstur yang betul ya. Rupa paras yang betul untuk gulai ataupun kari. Okey, so. Kau dah mandi belum? Dah mandi kot tadi. Saya rasa cameraman saya dah mandikan dia tadi. So kita masukkanlah terus ke dalam kuali. Kita masukkan dalam pan kita. Okey, biarkan dia terendam. Alright, kita masukkan sekali dengan bahagiannya yang dah terlerai. Ya, kalau saya masukkan sekali dengan terus sebab tak apa, sebab meja ni saya punya, saya nak makan, bukan korang makan. No problem. Kita ada 5 minutes rule, 5 second rule. 5 second tu bila barang jatuh ke atas lantai ke apa, cepat-cepat kutip, dah boleh makan. Okay, so yang ini kita akan letak kemudian sebab tomato jangan letak awal ya. Jangan letak awal. Okey, mana dia tadi? Air dah habis tadi. Ya Allah. Air sudah habis. Ayo. Okey, saya nak masukkan ni asam. Air asam saya. Okey, so asam ni gue. Inilah dikatakan air tangan yang kita berikan kepada suami dan anak-anak kita. Ya, kacau, perah. Okey, dan kita masukkan ke dalam gulai kita. Terbaik tak? Okey. Yes, kalau India dia buat gulai, dia tak pakai santan lah. Dia suruh pakai asam jawa saja, 100% asam jawa ataupun yogurt. Okey, so kita akan junamkan dia, tengok. Kita akan junamkan dia ke dalam pot kita. Baik. Kalau di rumah selalunya kita ada penapis. Kalau di rumah ni, rumah kedua saya ni memang tak ada penapis sebab penerbit saya biasalah kan. Dia kedekut. Dia tak nak beli ya. Kenapa kedekut? I pun tak faham. Kita perlukan benda tu. Kenapa kedekut sangat ni penerbit? Tak tahu. Oh, lupa awak tak masak. Jantan. Kau makan je. Patutlah. Okey dah. Okey, so kita kacaukan dia sedikit ya supaya dia mesra di dalam. Look at that, beautiful. So beautiful. Okay, lepas ni saya akan masukkan. Ya, saya akan masukkan, terbalikkan dia supaya semua bahagian kena dengan kuah ya. Okey. So lepas ni saya akan masukkan garam dan juga gula. Baik. Maklumlah, ini kata duduk kat rumah kecil ya. Rumah kecil, duduk dekat rumah townhouse macam inilah ya kan. Terpaksalah kita terbalikkan dia untuk semua bahagian ikan masak ya. Okey, so kita akan tutupkan dia akan mesra sendiri di dalam. Yang ini kita akan taruh kemudian. Baik, saya akan taruh dulu gula dan garam. Ya, dah boleh masuk dah ni. Okey. Sudu pun kedekut. Ini sudu yang terakhir daripada penerbit saya. Astaghfirullahalazim. Tak tahulah kenapa penerbit saya ni. Ya. Masalah betul ini. Sudah ada lagi kat belakangnya. Ada sejambak lagi sudu. Okey. Alright. So kita akan masukkan garam. Okey, sekejap. Boleh tak lain kali botol yang simple-simple sikit penerbit? Ini susah 3 hari nak buka botol ni. Macam mana ni? Okey, so kita masukkan garam. Okey. Ni kita akan rasa. Okey. Okey. Kita akan rasa, kita kacau dia dulu. Kita rasa cukup tak garam dan juga gula. Okey. Cantik, memang naik minyak. Bukan naik minyak gajah, naik minyak je tau. Gulai pun naik minyak. Okey. Alright. Kita akan tutup dia. Biarkan dia mesra sendiri. Biarkan dia mesra sendiri. Nanti bila dah masak nanti, kita akan masukkan terakhir bendi dan juga tomato. Okey. Tak sabar nak rasa ni.
Nala. Tapi kena tambah sikit garam. Okey. Garam sikit lagi. Okey. Pedas ni semua dah cukup dah ni. Rasa berpeluh ni. Penerbit saya makan nanti ni. Okey. Okey. Cantik. Air ikan pun nampak macam dah bergenang-genang. Menyedapkan lagi, melazatkan lagi masakan kita. Ya. Kepala ikan biasa pakai apa Kak? Selalunya. Kepala ikan merah paling sedap. Kepala ikan merah, ada yang guna kepala ikan jenahak, ya, boleh. Ya. Kepala ikan tenggiri boleh juga, tapi kepala ikan tenggiri ni dia kasar sikit, dia isi tak berapa nak ni sikit, tapi boleh lah kalau orang kata emergency tak ada, boleh je, bedal aja. Ada juga yang gunakan kepala ikan senangin. Senangin tu jarang lah, ya, mostly ikan merah, ya, ikan merah paling sedap. Okey, kejap Hola, tu dia cantik, minyak bergenang-genang di atas. Itu maknakan menunjukkan bahawa kari kepala ikan you sangat cantik, marvelous. Okey, so kita masukkan bahan yang seterusnya, bendi. Terakhir kita masuk, sebab bendi ni kita masuk last. Sebab bendi ni tahu kan selalunya dia akan berlendir-lendir. Jadi kita masukkan terakhir. Dan kita akan masukkan juga cili ni untuk mewarnai lagi, ya, kita punya kari kepala ikan. Kalau pergi dekat kedai mamak pun, orang akan cari cili merah sama cili hijau ni. So kita masukkan cili merah, cili hijau, mencantikkan lagi, menyedapkan lagi. Sambil makan nasi dengan mata ikan dihisap-hisap, gigit ini cili merah. Mak mentua lalu, ayo tak nampak. Tutup sekejap. Biarkan dia mendidih. Lepas ni kita boleh masuk tomato, kita boleh terus hidangkan. A little longer than a few minutes later. Sugu Pavitra, you masak kari India ini, kari Melayu ala Maria Tunku Sabrila. Tengok betapa cantiknya. Kalau berani, mari sini saya punya studio. Mari kita masak sama-sama. You masak sebelah sana. Tapi ini induction cooker, bukan gas cooker. You bolehkah? Marilah. Okey, saya sebenarnya suka dengan Sugu Pavitra sebab cara dia masak memang cara orang kata ikhlas, genuine, ya. Memang cara orang India masak memang menarik. Orang Melayu pun banyak, ya, mencedok, ya, ataupun memasak resepi-resepi daripada orang India. Ya, dan orang India pun ada juga masak resepi Melayu. So kita sama-sama. Baiklah. Saya nak keluarkan kepala ikan saya ni, dah masak dah ni. Okey, saya akan tutup, ya. Induction cooker saya ni, so saya akan keluarkan kepala ikan ni dan letakkan ke dalam mangkuk. Baiklah. So kalau anda dah ready, mari kita tengok, ya. Ini kari memang cantik. Mak mentua tengok memang dia akan sayangkan kamu sampailah dia meninggal dunia. Betul. Ya, sebab sangat-sangat cantik ni kari. Okey, sekejap. Okey, saya mau angkat dia. Okey, lain kali penerbit boleh tolong tak beli itu sudu garpu spatula besar sikit. Saya mau angkat, takut ini pecah saya punya kepala. Ayo, dia punya isi sudah tanggal. Ayo, macam mana ini? Ini kalau pakai sari semua sudah tanggal. Susahnya mau angkat pun. Menyeksakan kehidupan saya ini penerbit. Memang mau kena sama saya ini lepas ini. Ini penerbit banyak kudukut tai hidung masin sudah cabut mata. Ayo. Okey, tak muat pula itu. Ayo, penerbit. Sangat geram sama ini penerbit. Ayo, macam mana mau taruh ini? Okey, so sudah cantik, sudah taruh. Nampak? Kita taruh ini cili hijau, kasih dia cantik-cantik berenang-renang di tepian. Kemudian kita akan taruh ini kuah. Kuah cantik, tak payah angkat dulu, nanti saya angkat. You mari sini tengok dekat dulu. Cantik ini kuah, memang lawa, memang kari kepala ikan punya color lah, texture lah. Okey, sekian saja daripada saya, Maria Tunku Sabri. Selamat mencuba kari kepala ikan ala MTS. Kelas kau, Maria.